Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita pada kali ini dan hari ini saya ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan bab hukum tajwid. Ya, dalam tajuk uh, bacaan mad silah. Bacaan mad silah. Pelajar yang dirahmati Allah, yang pertamanya pengertian mad silah. Mad silah daripada segi bahasa, mad bermaksud memanjangkan suara. Mad itu maksudnya adalah panjang dan silah itu maksudnya hubungan ataupun sambung. Itu daripada segi bahasa. Manakala daripada segi istilah, mad silah adalah apabila hak dhamir yang baris bawah atau hadapan bertemu huruf-huruf hijaiyah. Hak dhamir yang berbaris hadapan ataupun baris bawah. Dan bila dia hak dhamir baris atas, dia tak akan berlaku mad, dia tak akan berlaku mad silah. Dia hanya baris depan dengan baris bawah saja. Mad ini hanya akan berlaku dengan syarat huruf sebelum dan selepasnya berbaris. Hak dhamir sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Dia tidak akan berlaku, tidak akan dimakan sebagai mad silah jika sebelumnya sukun sebagai contoh. Dia syaratnya mesti berbaris sebelum dan selepas. Berbaris sebelum dan selepas. Kita tengok contoh sama-sama pelajar. Mad silah tawilah. Apabila berlaku hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah kotak. Bila hamzah kotak berjumpa dengan hak dhamir berjumpa dengan hamzah kotak, dia akan jadi mad silah tawilah. Kalau berjumpa selain daripada hamzah kotak, dia akan jadi mad silah qasirah. Yang seterusnya, kadar bacaan untuk mad silah tawilah ini adalah seperti mad jaiz munfasil dibaca 4 ataupun 5 harakat, dibaca 4 ataupun 5 harakat. Contohnya, fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Saya ulang, fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ataupun contoh yang kedua, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nampak? Baris sebelum hak berbaris dan selepasnya juga adalah berbaris. Ya, bukan sukun. Barulah dinamakan sebagai mad silah. Dan selepas hak dhamir ada hamzah qata', maka dia akan jadi mad silah tawilah. Manakala untuk mad silah qasirah berlaku bila hak dhamir bertemu dengan huruf selain daripada hamzah qata'. Selain daripada hamzah qata', hak dhamir berjumpa selain daripada hamzah qata', maka dia akan dinamakan sebagai mad silah qasirah. Kadar bacaan seperti mad asli wajib dibaca dengan 2 harakat. Contohnya, illa kanu bihi yastahzi'un. Illa kanu bihi yastahzi'un. 2 harakat. Ya. Sebab apa? Sebab depannya tidak ada hamzah qata'. Selain daripada hamzah qata', maka dia akan dinamakan sebagai mad silah qasirah. Contoh yang kedua, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Walam takun lahu, baca dengan dua harakat. Mad ini dinamakan sebagai mad silah kerana berlaku ketika bacaan wasal dan bukan ketika waqaf. Ya. Ketika wasal saja, betul dinamakan sebagai mad silah, bukan mad waqaf. Ya. Kalau dia wasal, dia dinamakan sebagai mad silah. Kalau waqaf, dia dinamakan sebagai mad waqaf, tapi mad waqaf tak wujud. Dia hanya ada mad silah saja. Indal waqfi, contoh, kalau dia waqaf, fa yudha'ifahu lah, dia tak berbunyi mad silahnya, madnya tidak ada. Ya, jadi indal waqfi dia tidak ada mad silah, dia hanya indal wasli saja. Wa ma yudillu bi, kita baca dengan waqaf. Wa ma yudillu bi, tak ada hukum mad silah di situ. Seterusnya, illa kanu bi, tak ada mad silah. Sebab apa? Sebab waqaf. Yang seterusnya tadi, baris yang sebelum hak dhamir ini berbaris dan selepasnya berbaris. Contoh, dia tidak akan berlaku mad silah kalau sebelumnya ialah sukun. Contoh, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fi
hi. Sebelumnya adalah sukun, iaitu sukun. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita tidak baca sebagai maksilah. Ya, syaratnya adalah sebelum dan selepas adalah sebelum dan selepas adalah berbaris. Jadi faham pelajar-pelajar, mudahan ya, ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kita semalam dalam periksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.